Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kerencaman kaum dan budaya. Perkara ini telah pun diakui dan diiktiraf oleh Badan Antarabangsa apabila di Malaysia terdapat beberapa tapak warisan budaya dunia yang telah pun diwartakan oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO. Sungguh pun perkara ini telah diakui sehingga ke peringkat antarabangsa, masih terdapat segelintir daripada masyarakat kita yang bagaikan tidak mahu menerima dan meraihkan kepelbagaian yang kita miliki sehingga ke hari ini. Pada bulan Januari yang lalu, tular di media sosial apabila terdapat sebahagian daripada warga maya yang bagaikan mempersoalkan dan meragui tindakan yang diambil oleh pihak SMK Pusat Bandar Puchong 1 yang telah pun menggantungkan tanglung di perkarangan sekolah mereka. Sehinggakan perkara ini telah pun mendapat perhatian daripada pihak kerajaan pada ketika itu. Mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail bersama beberapa jemaah menteri yang lain tampil ke hadapan bagi membidas isu ini, di mana mereka bersama-sama dengan pihak sekolah telah pun menggantung semula tanglung yang diturunkan oleh pihak berkuasa tempatan sebagai mesej untuk menyatakan bahawa tidak ada salahnya untuk kita menggantung tanglung yang hanyalah sebahagian daripada unsur budaya yang dimiliki oleh sebahagian daripada masyarakat Tionghoa di Malaysia. Turut mengulas mengenai isu ini, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail turut berpendapat bahawa masyarakat kita tidak seharusnya mengambil kesempatan dengan mengaitkan unsur budaya sesuatu bangsa dengan sifat rasisme ataupun kebencian kaum, kerana di Malaysia kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Menyedari tentang perkara ini, kami daripada Kumpulan Rahman tampil dengan projek Tanglung, simbol kemakmuran rakyat Malaysia, sebagai usaha untuk kami terus menyemai semangat cinta akan negara di kalangan masyarakat kita. Objektif yang pertama, memupuk semangat cinta akan negara dengan menekankan penghargaan masyarakat terhadap unsur kebudayaan, suku kaum atau etnik yang lain di Malaysia. Objektif yang kedua, memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai budaya bangsa, suku kaum atau etnik yang lain. Dan yang ketiga, menangkis salah faham atau persepsi negatif segelintir ahli masyarakat terhadap unsur kebudayaan suku kaum atau etnik yang lain. Yang pertama, kegagalan masyarakat dalam menghargai kepelbagaian budaya yang diwarisi oleh segenap etnik dan suku kaum di Malaysia ini menjadikan mereka bersifat bongkak dan hanya berbangga dengan apa yang diwarisi oleh mereka sahaja. Isu yang kedua, sifat iri hati dan mengutamakan kepentingan diri sendiri serta ideologi tertentu menyebabkan terdapat beberapa pihak yang cuba mengambil kesempatan ke atas tindakan penggantungan tanglung di sekolah ini dan mengaitkannya dengan kebencian kaum atau rasism yang akhirnya menyebabkan tercetusnya konflik perkauman. Dan yang terakhir, terdapat segelintir masyarakat yang tidak tahu mengenai asal-usul tanglung dan juga sebab utama tanglung ini digunakan di Malaysia. Maka perkara ini seterusnya menyebabkan mereka mudah terpengaruh apabila ada pihak yang mengaitkan tanglung dengan unsur keagamaan. Saya akan terangkan tentang metodologi, aplikasi dan pengendalian projek. Untuk menjalankan projek ini, kami telah menggunakan 3 pendekatan yang berbeza, iaitu pertama, kami menggunakan kaedah keterlibatan sosial ataupun social engagement sebagai metode utama kami. Memandangkan projek ini kami jalankan sepenuhnya dari rumah, maka kami menggunakan platform media sosial sebagai wadah kami menyampaikan mesej kepada kumpulan sasaran kami yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Kami telah mewarnaikan poster, soalan trivia dan juga video pembuatan tanglung di platform
Instagram dan mendapat keterlibatan sehingga 292 orang sepanjang program dijalankan. Kedua, kami juga telah menggunakan kaedah pendidikan dan peningkatan kesedaran melalui video yang telah kami sediakan. Uniknya, video ini menggunakan 4 bahasa utama yang digunakan di Malaysia, yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, dan juga bahasa Tamil. Ini adalah untuk sebagai simbolik bahawa kami benar ingin menyampaikan mesej perpaduan, kemakmuran dan semangat cinta akan negara ini kepada kesemua individu yang terlibat sama dalam projek ini. Yang terakhir, kami dapati bahawa masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak tahu mengenai asal-usul Tanglong dan juga sebab utama Tanglong ini digunakan di Malaysia. Maka, perkara ini seterusnya menyebabkan mereka mudah terpengaruh apabila ada pihak yang mengaitkan Tanglong dengan unsur keagamaan. 59.95% daripada responden kami telah pun menunjukkan bahawa mereka telah pun mempunyai pengetahuan awam mengenai Tanglong sebagai unsur kraf dalam kebudayaan masyarakat Cina. Hal ini membuktikan bahawa sebenarnya generasi kini sudah mulai cakna mengenai kepelbagaian budaya lain, dan isu yang bangkit pada Januari lalu hanyalah berlaku di atas kesombongan sesetengah individu yang membutakan mata mereka daripada melihat perkara ini. 88.6% ataupun 37 orang responden kami bersetuju bahawa projek yang kami jalankan ini dapat, pertama, memberikan mereka satu pengetahuan yang baru, yang kedua, menambah pengetahuan mereka mengenai kebudayaan etnik Cina, dan yang ketiga, dengan jayanya menyampaikan mesej tertentu mengenai perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Oleh hal yang demikian, kami melihat bahawa projek yang kami jalankan ini sememangnya telah memberikan impak yang signifikan kepada audiens kami. Antara hal utama yang kami hadapi pada peringkat awalnya ialah kami daripada Kumpulan Rahman telah bersepakat bahawa sewaktu masih berada di kampus, kami akan melaksanakan sebuah bengkel pembuatan kuih tradisional, dan bengkel ini telah pun mendapat persetujuan kerjasama pihak Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia serta pihak kawasan rukun tetangga Taman Sri Serdang. Meskipun begitu, setelah menjalankan perbincangan semula, kami bersetuju untuk menjalankan kempen ataupun program kesedaran bagi projek kami. Seteru lahirlah projek Tanglong, simbol kemakmuran rakyat Malaysia. Seterusnya, bukanlah sesuatu yang mudah untuk kami melakukan perbincangan melalui platform dalam talian, kerana ada ketika ada ahli yang tertentu sibuk dengan komitmen lain, dan ini juga melewatkan gerak kerja yang telah kami rangka pada awalnya. Tetapi masalah ini dapat kami atasi dengan terus menentukan pengagihan kerja yang pada akhirnya kami dapat lihat hasil yang sangat memuaskan. Akhir sekali, kami merasakan bahawa sepanjang menjalankan program ini terdapat dua perkara yang sukar untuk kami dapatkan: sumber rujukan dan juga keterlibatan awam. Sekiranya projek Cintakan Negara ini kami jalankan lebih awal di kampus, sudah pasti kami dapat merujuk kepada sumber di perpustakaan dan mendapat penglibatan daripada siswa ataupun siswi di serata kampus. Namun kami terus kekal positif dan terus berusaha untuk mendapatkan sumber dari akhbar dan bahan atas talian serta mendapatkan penglibatan daripada pengikut kami di media sosial. Kesimpulannya, kita lihat secara am bahawa projek kami ini bukan sahaja telah mencapaikan ketiga-tiga objektif yang kami sasarkan serta memberikan impak positif. Malahan, projek ini jika diaplikasikan dengan betul dapat mencegahkan daripada isu-isu perkauman di Malaysia diselesaikan secara aman dan damai. Sebelum saya mengakhiri, bersama-samalah kita
pegang kepada slogan kata, iaitu berilmu berbakti. Marilah kita menyampaikan ilmu mengenai kepelbagaian bangsa dan budaya di Malaysia agar perkara ini menjadi bakti kita menyemai perpaduan di tanah air tercinta. Terima kasih.